Hai semua, pada hari ini cikgu akan sambung bab 5 pengangkutan di Malaysia. Tajuk kita pada hari ini ialah 5.5 iaitu kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Baiklah, kita lihat ada banyak kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia, iaitu membawa penumpang dan barangan, membangunkan bandar satelit, mempertingkatkan darjah ketersampaian, meningkatkan sektor perniagaan, membangunkan wilayah koridor ekonomi dan juga membangunkan kawasan sekitar. Baiklah, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, kepentingannya ialah membawa penumpang dan juga barangan. Memudahkan mobiliti penumpang dan juga mempercepatkan proses mengangkut barang ataupun bahan mentah ke kilang atau pasaran. Okey, sebenarnya perkataan mobiliti ini merujuk kepada pergerakan. Memudahkan pergerakan penumpang dan juga mempercepatkan proses mengangkut barang. Contohnya ialah penggunaan lebuh raya utara selatan. Seterusnya yang kedua ialah membangunkan bandar satelit. Bandar satelit ni bermaksud bandar yang dibina. Bandar tersebut menyokong bandaraya berhampiran dan sesuai dijadikan kawasan kediaman dan juga kawasan perindustrian. Kawasan bandar satelit ini menghubungkan dengan bandar utama melalui bas, LRT dan juga komuter. Contohnya ialah bandar Petaling Jaya menjadi bandar satelit kepada Kuala Lumpur. Okey, kita tengok kepentingan yang ketiga ialah mempertingkatkan darjah ketersampaian. Okey, yang pertama, awak semua kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan darjah ketersampaian. Darjah ketersampaian maksudnya cepat atau lambat kita punya untuk kita sampai ke sesuatu kawasan ataupun lokasi. So, jadi kat sini kepentingannya ialah mempertingkatkan darjah ketersampaian, maksudnya mempercepatkan kita punya pergerakan ke sesuatu tempat. Okay. Kita tengok dia punya penerangan ialah menghubungkan kawasan pedalaman, maksudnya kawasan di luar bandar ataupun kawasan pedalaman ni kawasan yang dalam lah. Kemudian contohnya Greek di Perak, Jeli di Kelantan dapat dihubungkan melalui lebuh raya Timur Barat. Okey, seterusnya meningkatkan sektor perniagaan. Perkhidmatan kereta api kargo oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dapat meningkatkan urusan perniagaan dan juga perdagangan. Kalau kita lihat kat sini, kereta api kargo ni dia membawa kontena, itu membawa barang. Okey, selain daripada bawa penumpang. Okey, perkhidmatan train kontena, train kargo konvensional dan juga land bridge ataupun cross border menghubungkan pelabuhan di semenanjung Malaysia dan juga pelabuhan di Thailand. Okey, seterusnya kepentingan lain ialah membangunkan ataupun pembangunan wilayah koridor ekonomi. Menarik pelabur asing dan juga memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Contohnya wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Okey, seterusnya juga Corridor of Renewable Energy SCORE dan juga Sabah Development Corridor SDC. Okey, seterusnya kepentingan pengangkutan darat ialah membangunkan kawasan sekitar iaitu dengan pembinaan pertempatan baharu dan juga memajukan kegiatan ekonomi. Contoh yang paling dekat di Negeri Sembilan ialah pembangunan bandar baru nilai akibat daripada pembinaan lebuh raya antara Kuala Lumpur dengan Seremban. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan pengangkutan udara. Ada dua iaitu menggalakkan integrasi nasional. Apa maksud integrasi nasional ni? Okey, maksudnya ialah menghubungkan kawasan semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan juga Sabah. Okey, seterusnya meningkatkan darjah ketersampaian iaitu membawa penumpang dan juga barangan, menggalakkan sektor pelancongan serta menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar. Malahan kalau kita menggunakan pengangkutan laut pengangkutan air, dia dapat menjimatkan masa perjalanan. Bukan pengangkutan laut. Ni kita cerita pasal udara kan. Okey, dia menjimatkan masa perjalanan.
Seterusnya, kepentingan pengangkutan air. Okey, menghubungkan kawasan pedalaman, membawa barang dan juga penumpang dan juga mengendalikan urusan perdagangan. Okey, kita lihat yang pertama. Menghubungkan kawasan pedalaman maksudnya mengangkut barang secara pukal dan juga penumpang dari kawasan pedalaman ke bandar ataupun daripada bandar ke pedalaman. Contohnya ialah Sungai Rajang yang terdapat di Sarawak dan juga Sungai Kinabatangan yang terletak di Sabah. Seterusnya kita lihat lagi. Kepentingan pengangkutan air ini juga membawa pelancong ke destinasi pelancongan. Contohnya kawasan Sungai Tembeling di Pahang untuk membawa pelancong ke taman negara. Seterusnya juga membawa barangan. Contohnya perkhidmatan feri Labuan Menumbuk di Sabah dan juga perkhidmatan bot seperti ke Pulau Tioman Pahang dan juga Pulau Langkawi di Kedah. Okey, kita tengok kepentingan yang berikutnya untuk pengangkutan air adalah mengendalikan urusan perdagangan. Pengurusan perdagangan import dan juga ekspor dengan luar negara. Contohnya Pelabuhan Kelang di Selangor, Pelabuhan Kontena di Teluk Sepanggar Sabah dan juga Pelabuhan Kuching di Sarawak. Kos pengangkutan menggunakan kapal ini adalah lebih murah kerana penyediaan ruang kargo yang luas dan boleh mengangkut barang secara pukal. Maksud pukal ni ialah boleh bawa barang secara dalam jumlah yang besar dan banyak. Okey, sekian sahaja tajuk kita pada hari ini iaitu kepentingan pengangkutan darat, air dan juga udara. Jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang. Sekian sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.